Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Izzat Amin. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin berbincang tentang peranan individu dalam menyelesaikan masalah sensitiviti kaum yang berlaku di Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengenalkan diri saya iaitu nama saya Lalita Syahna Lelaki Paranjoti. Hari ini saya akan moderate perbincangan hari ini. Mengikut penerbit Sirah Harian, Datuk Dr. Isyamuddin Yaakob mengingatkan kerajaan bahawa jika isu-isu perkauman dan agama tidak ditangani dengan berkesan, boleh menghancurkan Malaysia. Saya amat setuju atas perkataan Datuk Dr. Isyamuddin Yaakob. Sekian lama menunggu, akhirnya Malaysia bertemu dengan tahun 2020, tahun yang dicanang-canang sebagai tahun Malaysia mencapai status negara maju. Dan juga tahun munculnya kereta terbang. Memasuki tahun 2020, semuanya agak kelam. Usah kata negara maju, pemikiran rakyat pun masih belum maju. Perpaduan pula kian terbang di pupuk pewarna perkauman. Tanpa melenggangkan masa, saya ingin menjemput saudari Lau King Tong untuk berbincang tentang faktornya atas isu tersebut. Dipersilakan Laganto. Terima kasih Richard. Antara faktor peranan individu dalam menyelesaikan masalah sensitiviti kaum yang berlaku di Malaysia adalah perbezaan kefahaman antara satu sama lain. Isu ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justeru, perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Secara umum, konflik boleh berlaku bila-bila masa. Namun, kita perlu menyedari kewujudan pemangkin, pendorong atau faktor tertentu yang mungkin boleh membawa kepada tercetus konflik itu. Oleh itu, saling memahami antara agama dapat mengurangkan salah faham. Contohnya memahami nilai murni antara agama, perayaan serta kepercayaan agama lain. Selain itu, saling menghormati kepelbagaian agama juga salah satu cara mengatasi konflik agama. Masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Kepelbagaian masyarakat di dunia harus difahami bukan sahaja boleh dipecah dalam kelompok etnik berbeza-beza, tetapi juga membabitkan pembahagian kelompok agama yang berbagai. Terima kasih Lekentong. Seterusnya, kita akan mendengar perbincangan Patrick atas data-data yang dikumpulkan. Dipersilakan Patrick. Terima kasih kepada Lalitrash kerana bagi saya peluang untuk jelaskan data dan statistik berkenaan dengan isu ini. Okey, jadi saya akan terangkan tentang data yang saya perolehi daripada berita harian. Terdapat dua pendapat beliau yang yang menarik perhatian saya. Yang pertama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq berkata, walaupun kita berbeza daripada segi kaum, warna kulit, kebudayaan dan bahasa, tapi anggota dan organ dalam badan kita ada sama. Janganlah kerana mempunyai pendirian yang berbeza, kita sanggup lupa kita adalah rakyat Malaysia. Menurut Muhammad Farid, menurut beliau, dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia, usaha memastikan semua kaum dapat bersatu padu sememangnya
adalah satu tugas berat memandangkan semua kaum mempunyai agenda tersendiri dan ingin menuntut hak untuk kaum masing-masing. Jadi hanya perpaduan semua kaum sahaja yang mampu membantu negara berjaya sebagai sebuah negara yang maju. Seluruh rakyat perlu mematuhi prinsip rukun negara. Jangan kerana ada unsur-unsur perkauman sehingga menjejaskan perpaduan yang terjalin selama ini, katanya. Next, ditanya bagaimana seni warisan negara mampu meningkatkan perpaduan kaum, kata Muhammad Farid beliau, satu cara untuk memisahkan tembok perbezaan kaum adalah dengan belajar kebudayaan dan bahasa kaum lain. Next, selain itu terdapat juga seorang beliau penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, berkata menghormati satu sama lain adalah satu azimat utama dalam memadras sentimen perkauman dalam negara Malaysia. Jelasnya semua orang perlu sedar bahawa Malaysia ni sebuah negara yang berbilang kaum dan tidak seharusnya ada satu kaum yang dominan. Jadi dalam konteks ni semua kena muhasabah dan selesaikan secara kompromi dan tolak ansur antara satu sama lain. Seterusnya, kita akan menjemput saudara Soncarat untuk memberitahu langkah-langkah terhadap isu tersebut. Dipersilakan saudara Soncarat. Hai, seterusnya saya akan membincangkan tentang langkah-langkah mengatasi isu sensitiviti kaum yang berlaku di Malaysia. Yang pertama, sebagai individu yang bertanggungjawab, kita perlu menyelesaikan masalah sensitiviti kaum yang berlaku di Malaysia. Yang pertama, dengan cara kita haruslah faham dahulu bahawa setiap individu adalah unik dan kita juga harus kenal perbezaan setiap individu tersebut. Ianya juga sama dengan etnik, kaum, jantina, status sosioekonomi, umur, kebolehan fizikal, kepercayaan agama, fahaman politik dan ideologi. Kita harus mendalami perbezaan kaum dengan cara yang selamat, positif dan persekitaran yang membina. Hal ini dapat membantu kita untuk faham tentang kaum lain dengan baik. Seterusnya, kita harus memahami satu sama lain dengan kepelbagaian yang terdapat pada setiap kaum dengan bertoleransi bersama menghadapi dan meraihkan kepelbagaian kaum tersebut. Yang pertama yang perlu kita lakukan juga adalah dengan kita harus sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi dengan satu sama lain dari kumpulan kaum yang berbeza yang terdapat di Malaysia. Kita juga harus meraihkan dan menghargai kepelbagaian kaum dengan turut serta dalam perayaan ataupun festival yang kaum lain adakan di negara kita. Seterusnya, kita harus berbangga dengan diri sendiri dan tradisi keluarga kita mengikut keturunan keluarga kita. Kita juga harus kongsikan tradisi keluarga kita dengan rakan yang lain supaya mereka dapat memahami tentang tradisi keluarga kita supaya mereka tidak mengalami salah faham. Seterusnya, kita harus menghormati dan menghargai orang lain tanpa mengira warna kulit, keupayaan fizikal atau bahasa yang digunakan untuk kita berkomunikasi ataupun bercakap. Seterusnya, kita juga harus menggalakkan hubungan yang saling menghormati di kalangan masyarakat dengan pelbagai budaya, kaum, etnik, agama dan rohani di Malaysia.
kita perlu belajar untuk menghargai perbezaan kaum yang terdapat di Malaysia dengan cara yang pertama, kita boleh menjadi contoh atau role model untuk menunjukkan budaya dari kaum kita sendiri dengan baik supaya orang lain dapat faham tentang keunikan kaum kita sendiri. Seterusnya, kita harus halang sebarang prasangka dan diskriminasi yang di sekeliling kita untuk mewujudkan persekitaran yang positif di sekeliling kita. Jangan biarkan sentimen perkauman dan prasangka buruk berlaku tanpa ditangani oleh kita terlebih dahulu. Juga penting untuk kita menjelaskan kepada kaum lain bahawa sebarang gelaran atau panggilan nama yang merujuk kepada apa-apa jenis, sama ada ia adalah mengenai seseorang, agama, bangsa dan latar belakang kaum adalah menyakitkan hati seseorang dan adalah salah. Kita harus cuba elakkan sebarang mesej yang boleh merendahkan martabat atau memburukkan seseorang ataupun kaum lain yang di sekeliling kita. Kita janganlah tunjukkan reaksi negatif sekiranya terdapat perbezaan, contohnya mata atau warna kulit, kerana ia adalah sebahagian daripada variasi manusia yang kita tidak boleh ubah. Kita juga boleh galakkan persekitaran di kawasan sekolah atau kawasan kejiranan yang mana individu dari pelbagai latar belakang supaya masing-masing berasa lebih selesa dengan diri sendiri apabila mereka berada di sekolah. Akhir sekali, kita juga boleh menyediakan ruang di kawasan atau dinding di bilik darjah atau dewan serbaguna untuk mempamerkan poster yang menggambarkan budaya dan tradisi kaum lain supaya semua kaum di Malaysia dapat memahami lebih mendalam tentang perbezaan kaum yang terdapat di Malaysia. Itu sahaja. Sebagai penutupan atau kata-kata akhir perbincangan kali ini, saya ingin memberitahu kita Malaysia rakyat berbilang kaum, berbeza. Itu keistimewaan dan keunikan kita. Sejak dari dahulu, tiada langsung timbul perdebatan, bantahan atau aduan tak kala Tanglung dipasang sekolah. Namun pada tahun 2020, segalanya berbeza. Isu perkauman hendaklah menjadi salah satu perkataan yang kasar untuk generasi muda yang akan datang. Saya berharap generasi muda yang akan datang tidak lagi menggunakan ataupun menganggap perkataan isu perkauman sebagai satu perkataan yang tidak boleh dikatakan kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, kita akan mendengar pendapat semua ahli panel. Kita akan bermula dengan Patrick Lempeng. Okey, selamat sejahtera. Untuk pendapat saya punya pada pendapat saya lah, saya rasa kita kena saling menghormati antara satu sama lain, tak kira lah macam keturunan, bangsa ataupun agama. Kita kena hormat antara satu sama lain. Jadi dengan membuat macam ni, bolehlah selesaikan macam isu-isu sensitif antara kaum di negara Malaysia kita. Ya, yang tu pendapat saya. Okey, terima kasih Patrick. So kita akan teruskan dengan Son Cara. First sekali saya juga setuju dengan pendapat yang Patrick bagi, tapi saya pun saya punya pendapat. Bagi saya masih belum terlambat untuk kita semua sebagai rakyat untuk mengubah diri untuk menyelesaikan masalah sensitiviti
kaum yang berlaku di Malaysia. Masih belum terlambat untuk semua. Maksudnya anytime kan kita boleh selesaikan masalah, bukan masa bukan menjadi faktor lah. Bukan menjadi faktor kita tak boleh selesaikan. Betul Son, betul. Saya setuju dengan poin anda dan kita akan akhir sekali kita akan mendengar pandangan Lakanto. Terima kasih Larita. Saya juga setuju Sean punya pendapat, tapi saya juga ada pendapat saya sendiri. Pendapat saya adalah kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi yang akan datang. Itu pendapat saya. Terima kasih. Okay, bagus Lakanto. Terima kasih.